Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam PDPR subjek Adab dan Akhlak Islamiah tahun 4. Okay, bersama saya Ustazah Ida akan menerangkan tentang Adab dan Akhlak Islamiah tahun 4. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar adab sebelum berjalan dan adab semasa berjalan. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru, tajuk kecil lah. Tajuk kecil dalam adab berjalan tu. Kita tengok apa dia. Okey, yang pertama, adab yang dilarang ketika berjalan. Okey, apa yang kita tak boleh buat ketika kita berjalan. Okey, tengok yang pertama. Jangan berjalan di tengah jalan. Ni nak suruh kita jalan ni. Kan kalau jalan tu besar kan. Kita jalan alik tepi. Tepi kiri ataupun kanan. Kita tengoklah kalau macam jalan tu. Sepatutnya kereta tu berjalan. Mala ke depan, kita kena duduk sebelah kiri. Gitulah. Kita jangan menghalang laluan lah. Okay, yang kedua. Jangan berjalan ketika makan dan minum. Okay, hot ni. Jangan berjalan ketika makan dan minum. Sama juga jangan berjalan ketika makan dan minum ni. Sama kalau dalam adab makan. Kalau kita makan pun kita jangan berjalan. Kalau kita jalan pun jangan makan. Pendek kata, kalau nak makan duduk. Nak minum duduk, jangan berjalan. Gitu. Okey, yang ketiga. Jangan suka berjalan di tempat yang sempit dan kotor. Jangan suka berjalan di tempat yang sempit dan kotor. Sebab apa? Sebab tempat sempit dan kotor ni, kalau kita faham adalah lorong-lorong. Lorong guana tu. Macam contoh. Lorong ni dia kotor dan sempit. Dia apa dia? Bahaya. Bahaya sebab apa? Yalah macam-macam lah kita tak tahu apa yang ada tu lah dekat lorong-lorong tu. Kita bukannya tahu bahaya ke apa ke. Biasanya tempat sempit dan kotor ni kalau dekat bandar-bandar, Kuala Lumpur lah contoh. Bukan semua tapi adalah tempat sempit dan kotor ni orang buat urusan jual beli yang dok molek lah. Urusan jual beli yang dok molek. Adalah dia beli apa-apa yang tak sepatutnya lah. Gitu. Okay, yang keempat. Jangan banyak memandang ke kiri dan ke kanan atau ke belakang. Jangan banyak memandang ke kiri dan ke kanan atau ke belakang. Maknanya dia suruh kita jalan ni, jalan terus lah. Jalan terus. Tak usah nak berhenti, kejap-kejap berhenti. Kejap-kejap berhenti. Kalau lah ada orang belakang kita, kita tengah jalan-jalan tak ada orang. Lepas tu, kita berhenti. Orang nak duit, langgarlah kita pula. Gitu. Lepas tu, jangan pandang kiri, pandang kanan. Bila kita pandang kiri, pandang kanan, kita tak fokus atas kita jalan tu. Orang kata mata tu lilah-lilah. Melilau-lilau. Orang Terengganu kata lilah-lilah. Tengok kan tengok situ. Kan tengok sini. Tak boleh lah gitu. Kita mengganggu orang lain. Yang ke-5. Elakkan duduk atau melepak tanpa sebarang tujuan yang jelas. Elakkan duduk atau melepak tanpa sebarang tujuan yang jelas. Sebab apa? Okey. Dia kata elakkan duduk atau melepak. Maknanya kalau tak ada kerja yang perlu dibuat, tak payahlah kita nak pergi duduk, nak duduk saja, nak melepak. Jadi, membuang masa pula. Kita kena elakkanlah benda tu sebab masa kan kita pernah dengar masa itu emas. Kalau pepatah Melayu kata masa itu emas, maknanya berharganya masa tu. Kalau pepatah Arab pula kata al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Lepas tu sambungan dia
jika kita tak potong masa tu akan memotong kita. Illam taqta'a qata'aka. Gitulah lebih kurang. Illam taqta'a qata'aka. Jika kita tak potong masa tu, masa akan potong kita. Gini. Masa akan potong kita. Contoh kita duduk saja kerja sekolah tak buat lagi. Duduk saja pukul 4 mak suruh buat kerja. Relax dulu mak. Relax. Pukul 5 dah buat lagi. Pukul 6 dah buat lagi. Dah. Pukul 9 dah. Orang tu esok nak sekolah. Kerja tak siap lagi. Kita pun nak bunyi kemuk kita kerja tak siap lagi. Dah jadi masa tu memotong kita. Masa tu dia pergi dulu. Kita tak pergi lagi. Masa tu dia berjalan. Kita dah buat kerja pun. Jadi masa tu bergerak dengan sia-sia. Okey, yang ke berapa dah tu? 6. Allah melarang berjalan di atas bumi dengan sifat takabur dan bermegah-megah. Allah melarang berjalan di atas bumi dengan sifat bermegah, takabur dan bermegah-megah. Okey, Allah ni dia melarang kita untuk bersifat sombong. Allah melarang kita bersifat sombong. Takabur tu apa? Takabur tu bermegah-megah. Kita takabur, kita macam nak nunjuk. Bermegah-megah kita nak nunjuk. Kita sombong lah dengan apa yang kita ada. Contoh, pakai baju comel hari ni. Mahal baju yang beli Beli kat ni, kat butik. Mahal. Lepas tu jalan tu macam bermegah, bendabik dada. Gitu macam orang nampak baju kita ni mahal orang nampak Padahal orang tengok kita, orang tengok sekali tu je. Orang tak tengok ke baju kita pun mahal ke murah. Jadi kita jalan tu biasa dah lah. Tak usah nak rasa macam bangga sangat jalan tu. Tak usah nak rasa macam apa ni? Orang baju mahal orang nampak Orang tak tahu pun baju kita beli tu harga berapa-berapa. Gitulah. Okey, yang seterusnya, tajuk yang seterusnya kita tengok apa dia. Okey, faedah mengamalkan adab berjalan. Faedah mengamalkan adab berjalan. Okey, apa kebaikan yang kita dapat bila kita mengamalkan adab berjalan? Apa kebaikan yang kita dapat bila kita buat adab berjalan ni, bila kita ikut apa yang Allah suruh ni, apa yang Nabi ajar. Okey, tengok yang pertama, diberi pahala. Okey, beri pahala. Pahala ni kita tak nampak guna-guna kan. Gitulah. Sebab kalau pahala ni kita nampak, dosa ni kita nampak, tak ada orang berani buat dosa. Sebab kita pahala ni tak nampak. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena yakin apa kita buat ni akan dicatat dan dihisap. Apa yang kita buat ni, malaikat catat. Setiap apa yang malaikat catat akan dihisap. Bila? Bila di akhirat kelak. Bila dibuka segala buku amalan kita, amalan baik, amalan jahat kita. Masa itulah baru kita berasa, dosa aku banyak, pahala aku sikit. Masa tu. Masa tamu ke bumi ni kita tak nampak, sebab tu kita macam orang suruh buat kebaikan, kita malah lah, kita tak berbuat lah apa semua tu. Okey, yang kedua, dihormati masyarakat. Okey, dihormati masyarakat ni, bila kita buat benda baik, adab berjalan, kita jalan molek, kita tak nyusah ke orang, kita tak buat sakit hati orang, orang pun suka dengan kita. Jadi orang pun hormat kita. Macam jika kita ingin dihormati, mestilah kita menghormati. Dia orang kata give and take lah. Bila kita buat gitu, kita dapat gitu. Gitu. Okey, yang ketiga, maruah diri terjaga. Okey, sebab apa dia kata maruah diri terjaga? Contoh, bila kita dok ikut pun adab berjalan, kita buat perangai dok molek lah. Kita pergi jalan, kita buat perangai dok molek. Lepas tu, orang nampak lah kita, si A ni nama Ali contoh. Ali tengah jalan nampak kucing. Ada kucing sepak sekali, sepak kucing tu. Bila dia sepak kucing, orang nampak, orang akan bunyi. Lepas tu bila ada orang nampak, orang kata, Ali pun cerita ke orang lain. Pak Cik A nampak, cerita ke Pak Cik B. Siapa lah ke ayah Ali, gitu.
sapa-sapa mulut tu, Ali tu buat gini-gini. Jadi maruah dia tu tak terjagalah, maknanya orang bercakap-cakap tentang dia. Bila kita buat tu, bila kita buat sesuatu yang baik, contoh kita pergi jalan, kita nampak ada duri. Ada duri atas jalan. Kita pun alih. Lepas tu betulan ada cikgu awak nampak. Cikgu awak nampak, cikgu akan puji. Dia akan cerita ke cikgu lain pula. Maring Fatimah tu dia buang duri atas jalan tu. Baguslah dia ni. Jadi macam orang bercakap-cakap, benda tu akan orang akan duk pandang buruk lah ke kita. Ni diri kita pun terjaga, maruah diri kita terjaga. Okey, yang keempat, terhindar daripada fitnah dan dosa. Terhindar daripada fitnah dan dosa. Bila kita buat, kita mengikut adab berjalan ni, kita dok buat benda yang dok molek. Kita buat benda dok molek, jadi orang dok akan orang dok akan fitnah lah kita. Dan kita biasa buat benda dok molek. Lepas tu bila kita dok buat, orang kata kita buat. Tu akan jadi fitnah. Okey, tajuk yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya. Okey, akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Okey, bila kita dok buat, kita dok ikut pun adab berjalan. Kita tidak mengamalkan adab berjalan tu. Okey. Yang pertama, mendapat dosa. Okey, mendapat dosa je lah bila kita dok ikut adab berjalan. Contoh, adab berjalan dia suruh kita jalan di tengah jalan tanpa menyusahkan orang lain. Tapi bila kita jalan, lepas tu kita menyusahkan orang lain, kita akan dapat dosa. Okey. Yang kedua, terdedah kepada bahaya. Okey, terdedah kepada bahaya ni, bahaya contohlah bila kita melawan arus. Okay, jalan yang sepatutnya kereta, contoh kalau jalan sehala. Lepas tu kita pergi jalan pula. Kereta mari, jadilah bahaya kalau berlaku kemalangan ke, pelanggaran ke, apa-apa semua tu lah. Jadi terdedah kepada bahaya. Yang ketiga, tidak berdisiplin. Tidak berdisiplin ni, kita tidak mengikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Macam saya kata tadilah, yang jalan sehala, kita pergi buat 2 hala, gitu. Jadi kita tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Okay, yang keempat, dikeji dan dicaci. Okey, dikeji dan dicaci ni, bila kita buat sesuatu, contoh, kita dah ikut adab berjalan tu, kita menyusahkan orang. Lepas tu orang ni nak marah, contoh masa tu dia dah lah tengah letih, tengah jalan busy, sibuk kan. Lepas tu kita buat, tiba-tiba berlari pula, kita berlari ke apa ke. Jadi orang, yelah bukan, memanglah dok molek kita mengkeji atau mencaci, tapi ada orang dia tidak dapat menahan diri dia. Dia pun akanlah kata, budak ni gini, apa ni. Jadi dia akan, tak mustahil akan berlaku, akan keluar daripada mulut dia tu kata-kata yang dok molek. Gitulah. Okey, tidak disukai orang lain. Macam tadilah. Bila kita buat gitu, siapa je suka bila orang menyusahkan diri kita? Siapa je suka? Bila kita orang menyusahkan, bila kita jalan hak sehala, dia buat 2 hala, jadi jam lah ke jalan. Jadi kereta pun pin hon-hon. Pin hon-hon. Gitulah. Jadi macam gitu, orang lain pun tak suka lah bila kita buat sesuatu yang menyusahkan orang lain. Okey. Yang seterusnya, faedah berjalan kaki. Faedah berjalan kaki. Kebaikan yang kita dapat apabila kita berjalan kaki. Okey. Yang pertama, mengawal berat badan. Mengawal berat badan. Okey. Mengawalkan berat badan ni, ialah bila kita berjalan,
tubuh kita akan keluarkan peluh, gitulah kalori terbakar. Jadi kita bolehlah kawal buat badan kita. Sebab kan kalau perasan dekat-dekat taman ke dekat jalan raya pun ditulis 1000 langkah 1000 langkah berapa kilometer. Jalan ni berapa kalori terbakar. Benda itulah dia mengawal berat badan. Yang disyorkan dalam sehari 8,000 langkah. 8,000 langkah sehingga 10,000 langkah sehari untuk kesihatan diri. Okay, yang kedua, mengawal tekanan dan perasaan. Ni mengawal tekanan dan perasaan ni bila kita berpeluh lah kot. Bila kita berpeluh, tubuh badan kita akan sihat. Kita pun tak ada lah rasa tertekan, tak ada lah rasa stres. Kita bila berjalan ni, kita boleh tengok pemandangan. Okay, menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan ni, ni dah keluar peluh apa semua tu. Rasa otot rasa lega sikit. Tubuh rasa dia meregang sikit. Otot tu. Mengekalkan kekuatan otot. Okey, mengekalkan kekuatan otot ni, otot tubuh badan kita lah, lebih-lebih kaki, lebih-lebih lagi bahagian kaki. Okay, bila kita jalan, bila darah kita bergerak dengan lancar, kita akan rasa lebih sihat lah. Otot kuat, gitulah. Tengok kalau orang dekat negara Jepun kan. Negara Jepun, dia berjalan kaki. Banyak mengamalkan berjalan kaki. Sebab tu dia macam sihat. Umur 50, 60 dia gagah lagi. Dia boleh jalan. Dia tak ada lah sikit-sikit lenguh lah macam kalau orang kita ni umur 40 sakit pinggang, 50 sakit lutut. Gitulah semua tu. Okay, dapat menghindari penyakit. Okay, dapat menghindari penyakit ni yang Ustazah kata tu lah. Bila keluar peluh, tubuh kita ni akan jadi sihat dan segar. Sihat dan segar ni boleh nak menghindari penyakit. Sebab faedah berjalan ni juga adalah untuk kebaikan jantung. Jantung kita mengepam darah tu. Okey, sihat tubuh badan dan sentiasa ceria. Sihat tubuh badan dan sentiasa ceria. Bila keluar peluh, rasalah segar sikit tubuh tu, tak ada lah lesu, monyok, lemah, rasa dok-gok, ngatuk sokmo. Okey. Yang seterusnya, latihan. Okey, latihan apa? Okey, latihan ni Ustazah nak awak tulis dalam buku tulis subjek adab dan akhlak ni, salin, dan lepas siap awak ambil gambar hantar kepada Ustazah secara personal. Okey, kita tengok. Yang pertama, apa latihan dia tu? Nyatakan baik atau tidak baik. Okey, awak kena khabar, kena bagi tahu apa yang ditulis tu adalah baik ataupun tidak baik. Okay, yang pertama, saya pergi ke kedai membeli buku. Okey, saya pergi ke kedai membeli buku. Baik ke tak baik benda tu? Ya, awak tulislah nanti kapan tu. Yang kedua, Ahmad seorang pelajar yang suka merayau-rayau. Ahmad seorang pelajar yang suka merayau-rayau. Okey, baik atau tidak baik tulis ya. Yang ketiga, Andi memberi salam kepada orang yang bukan Islam. Andi memberi salam kepada orang yang bukan Islam. Okey, sini ada bukan Islam. Baik ke tak baik? Bagi salam ke orang bukan Islam. Okay, yang keempat, saya singgah di tepi rumah orang kerana penat. Saya singgah di tepi rumah orang kerana penat. Saya minta izin. Okey, dia ni penat. Dia jalan-jalan, lepas tu dia rasa lengah. Dia pun berhentilah kat rumah orang sebab dia penat. Tapi saya minta izin. Saya minta izin. Okey, tulis baik ataupun tidak baik. Yang kelima, kawan saya bermain-main di tepi jalan raya. Kawan saya bermain-main di tepi jalan raya. Okey, baik ataupun tidak baik. Tulis jawapan tu.
Yang keberapa dah tu? Saya memberi orang tua duduk di tempat menunggu bas. Saya memberi orang tua duduk di tempat menunggu bas. Okey. Dia bagi tempat duduk kepada orang tua di tempat menunggu bas. Di mana tu? Di bus stop. Okay, tempat tunggu bas tu bus stop lah. Okey, yang terakhir. Aminah sentiasa mematuhi peraturan jalan raya ketika menunggang basikal. Aminah sentiasa mematuhi peraturan jalan raya ketika menunggang basikal. Okey. Baik ke tak baik benda yang Aminah buat tu? Okey, soalan ni awak macam Ustazah kata tadi lah. Awak tulis dalam buku adab soalan dan jawapan tu. Awak lepas siap hantar kepada Ustazah. Okey. Okey, semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, bermakna sampai sini sahaja dulu kelas PDPR kita pada kali ini. Okey. Kalau ada apa-apa permasalahan, boleh tanya Ustazah melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, Ustazah sudahi dulu kelas pada hari ini. PDPR kita pada hari ini. Dan insya-Allah akan disambung melalui video macam ni lah pada masa akan datang. Okay, jangan lupa awak ni. Jangan lupa untuk submit kehadiran awak dalam Google Form tu. Okay. Jangan lupa Nanti Ustazah tak boleh tengok siapa yang hadir ke tak hadir tu. Okay. Nanti kita akan belajar tajuk seterusnya pada akan datang ni. Tajuk baru iaitu adab ketika bertanya. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.